Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan tentang drone pertanian. Tapi sebelum itu, mesti kalian tahu apa itu drone. Ini adalah drone. Seperti mana yang kita ketahui, drone ini adalah sebuah pesawat kecil yang dikawal dari jarak yang jauh dengan menggunakan alat kawalan jauh. Oke, berbalik kepada drone pertanian. Apakah itu drone pertanian? Drone pertanian ini adalah kendaraan udara tanpa pemandu yang digunakan untuk membantu mengoptimalkan operasi pertanian, meningkatkan pengeluaran tanaman, dan memantau pertumbuhan tanaman. Hai, Assalamualaikum. Saya Mas Syatina akan menerangkan jenis-jenis drone yang digunakan dalam pertanian. Terdapat 9 jenis kegunaan drone dalam pertanian. Yang pertama iaitu drone DJI Phantom 4 Multispectral ialah alat yang berkuasa untuk petani dan ahli ekonomi yang memberikan petani mengumpul maklumat tentang kesihatan tanaman, mengukur tahap nutrien, mengesan kelembapan tanah. Selain itu, dapat membantu petani menilai kesihatan tanaman dan memantau perkembangan tumbuhan dengan lebih tepat. Petani kini akan dapat menggunakan teknologi ini untuk tugas seperti menilai tekanan tumbuhan atau mengesan serangan serangga. Yang kedua iaitu drone DJI Phantom 4 RTK ialah drone yang menggunakan teknologi real-time kinematik iaitu RTK. Bentuk kedudukan ini membolehkan ia digunakan untuk aplikasi pertanian dan pemetaan ketepatan. Drone boleh terbang sehingga 30 minit, mempunyai jarak operasi sehingga 7 km yang menangkap imej untuk memberikan ketepatan tahap sentimeter yang akan membantu dalam pengiraan tumbuhan, pengukur ketinggian dan ketepatan tanaman serta memeriksa kesihatan tanaman. Yang ketiga iaitu drone DJI Matrix 300 RTK sesuai untuk digunakan dalam banyak industri kerana kapasiti muatan memberikan pengguna menangkap imej yang sangat terperinci untuk bentuk yang tepat dan model 3D. Yang keempat iaitu SenseFly EVAG ialah salah satu drone sayap tetap terkemuka yang direka khusus untuk memetakan tanah ladang. EVAG mempunyai masa penerbangan sekitar 45 minit dan boleh meliputi lebih 300 ekar tanah dalam satu penerbangan. Yang kelima iaitu SenseFly EVS. Ini adalah drone utama SenseFly. Ia sesuai digunakan untuk banyak industri, termasuk pertanian, kerana ia serasi dengan mempunyai berbagai kamera. Ia mempunyai reka bentuk yang baik dan digunakan dalam banyak situasi. Masa penerbangan drone tersebut ialah 59 minit hingga 90 minit apabila pengguna meliputi sekitar 500 hektar tanah. Yang keenam iaitu Wintra One adalah drone hybrid yang mempunyai reka bentuk sayap tetap tetapi ia dilengkapi dengan keupayaan berlepas dan mendarat mendekat. Dengan masa penerbangan selama 55 minit, drone ini boleh memetakan ratusan ekar tanah dengan ketepatan. Yang ketiga iaitu drone DJI Agras T30 adalah salah satu drone penyembur tanaman yang sesuai untuk semua jenis keperluan pertanian. Ia mempunyai tangki 30 liter yang besar, reka bentuk tegul dan boleh diterbangkan dalam keadaan cuaca yang teruk. Drone ini mempunyai kamera FPV depan dan belakang untuk kelihatan yang lebih baik dan ia mempunyai sistem radar spiral termaju untuk penerbangan yang lebih selamat. Yang ke-8 iaitu drone DJI Agras T20. Ini adalah drone pertanian yang direka untuk penyemburan tanaman. Ia mempunyai kapasiti 20 liter dan mempunyai masa penerbangan maksimum 15 minit bergantung kepada muatan. Ia boleh meliputi 12 hektar dalam 1 jam. Drone boleh digunakan untuk menyembur pembaja walaupun pembenihan. Ia boleh diterbangkan pada siang dan malam serta mempunyai sistem pengelakkan halangan termaju untuk penerbangan yang lebih selamat. Dan yang terakhir sekali iaitu drone DJI Agras T16. Ini mempunyai kapasiti muatan 16 liter. Ia boleh meliputi 10 hektar dalam 1 jam dan dilengkapi dengan teknologi RTK JNS dan sistem pengelakkan halangan yang canggih. Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya nak terangkan tentang komponen yang ada pada drone pertanian. Bahagian pertamanya ada pada drone adalah plat utama atas yang ditunjukkan di sebelah saya ini. Okey, ia adalah bahagian rata dengan banyak komponen terpatri padanya. Ianya juga dilengkapi dengan papan litar bercetak kekuatan tegangan tinggi PCB yang akan membolehkan sambungan lebih cepat dan juga selamat. Komponen seterusnya yang ada pada drone adalah plat utama bawah, quadcopter seperti ditunjukkan pada sebelah saya ini. Ia mempunyai dimensi yang sama persis dengan plat utama atas tetapi terdapat sedikit perbezaan dalam reka bentuk sahaja. Okey, komponen seterusnya yang ada pada drone pertanian adalah lengan drone seperti yang ditunjukkan di sebelah saya ini. Bahan yang dipilih adalah serat karbon. Lengan drone akan diapit ke pansi lengan sebelum memotongnya menggunakan klip lengan. Yang ada adalah klip lengan drone seperti yang ditunjukkan pada sebelah saya ini. Fungsi komponen ini adalah memotong lengan drone dan menahannya pada kedudukan. Klip lengan akan menjepit lengan drone dan diletakkan di antara dua plat utama. Komponen yang seterusnya adalah pansi lengan drone yang telah direka bentuk dan dilangkarkan di sebelah saya ini. Ini adalah pansi untuk lengan lipat pada bingkai Terrot 650. Ia pergi pada hujung bahagian dalam lengan untuk membetulkannya pada bingkai. Okey, setelah semuanya digabungkan iaitu di mana lengan drone, klip lengan dan juga pineboard digabungkan menjadi keseluruhan bahagian.
Bahagian seterusnya adalah untuk gear pendaratan, iaitu terdiri daripada kaki drone, pansi kaki, penyambung gear pendaratan, tiub karbon tulen dan kaki gear pendaratan yang boleh dilihat di atas ini. Komponen penyambung gear pendaratan adalah pelengkap jenis T16mm untuk skid pendaratan. Ia akan digunakan untuk menyambungkan tiub karbon tulen dan menahan di tempatnya. Seterusnya, pembukaan tiub karbon tulen diproses dengan ketepatan tinggi dan diameter khusus. Ia mempunyai ketahanan getaran yang baik, mampu menahan intensif tinggi dan ringan. Kaki gear pendaratan dirancang menggunakan getah berketepatan tinggi. Bahan ini dipilih kerana alat penyerap kejutan yang sangat baik. Boleh bercair dan stabil kerana jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alat pendaratan plastik biasa. Okey, kesemuanya digabungkan menjadi satu. Okey, komponen yang seterusnya adalah direka bentuk ialah perendam getaran seperti yang ditunjukkan dalam gambar di sebelah saya ini. Matlamat rendaman getaran adalah untuk minimumkan getaran frekuensi sederhana dan tinggi semasa ia masih membolehkan pergerakan papan sebenar frekuensi rendah berlaku bersamaan dengan kerangka udara. Okey, berdasarkan gambar ini adalah plat pelengkap bateri direka menggunakan gentian karbon supaya ia ringan dan mempunyai reka bentuk penampilan yang unik. Ia sangat fleksibel untuk membetulkan pelengkap bateri kerana ia mempunyai berbilang port dan untuk pengikat bateri. Komponen yang seterusnya adalah klip dek muatan yang telah direka bentuk untuk disambungkan ke plat pelengkap bateri dan diikat pada tiub karbon tulen seperti ditunjukkan di sebelah gambar yang saya tunjuk tadi. Komponen yang seterusnya adalah lekap motor. Pemasangan motor dirancang dengan menggunakan suntikan polikarbonat bertertulang PC sehingga mempunyai kekuatan tegangan tinggi seperti yang tunjuk di sebelah ini. Reka bentuk merakumi lubang ESC tanpa sikat di bahagian belakang untuk pemasangan kesi. Lebih-lebih lagi, ia berdasarkan reka bentuk pengapit di mana sangat mudah untuk menyesuaikan tahap pemasangan motor. Komponen yang lain adalah motor DC. Motor yang digunakan ialah motor arus terus DC tanpa berus iaitu If-Lite Techon T4214 seperti yang ditunjukkan di sebelah ini. Ia dipilih kerana ia lebih dipercayai lebih senyap dan lebih cepat berbanding dengan motor berus. Motor ini mempunyai struktur pepejal yang mudah sabar, aliran udara yang besar dan reka bentuk yang indah. Berdasarkan gambar ini adalah baling-baling. Kipas yang digunakan ialah kelas 1312X. Bahan yang dipilih ialah nilon bertertulang karbon. Okey, komponen yang paling penting adalah bateri LiPo 6S 5200 mAh ini yang ada di sebelah saya. Ia adalah komponen yang akan membolehkan semua tindakan dan tindak balas drone. Drone tidak akan mempunyai kekuatan tanpa bateri sehingga tidak dapat terbang. Semua saiz drone adalah berbeza setiap jenis drone dan saiz drone jenis pertanian ini boleh dikatakan juga besar, jadi kapasiti bateri juga harus memiliki kapasiti yang besar untuk menggerakkan semua drone yang kita ada. Akhir sekali, semua komponen individu yang telah dipasang sepenuhnya. Pengubahsaian yang dibuat untuk memenuhi keperluan pertanian ialah menambah muncul yang direka khusus dan tangki simpanan air pada rangka quadcopter seperti yang ditunjukkan di sebelah ini. Tangki simpanan air diperbuat daripada magnesium alloy kerana bahan ini diiktirafkan sebagai logam paling ringan dan juga terkuat di dunia. Oleh itu, ia mempunyai keupayaan untuk mengurangkan berat quadcopter. Selain itu, ia juga mempunyai nisbah kekuatan keberat yang tinggi bagi simulasi air mengalir keluar dari muncung. Ia telah dijalankan di Anis Fluent. Hai, saya Wan Awanis akan menerangkan kegunaan drone di dalam pertanian. Terdapat 5 kegunaan drone dalam pertanian, antaranya ialah pemetaan, pembenihan, penyemburan, kawalan penyakit dan perosak dan juga pemantauan. Pemetaan digunakan untuk perancangan susulan pokok demi mencapai kapasiti optimum yang akan dapat mencapai kadar tuaian yang maksimum mengikut seperti luas permukaan dan geografi kawasan, memeriksa bentuk muka bumi dalam kawasan ladang dan juga menganalisis pasir atau tanah dengan mengikut tahap kesuburan di kawasan ladang tersebut. Ia akan menghasilkan peta 3D di aplikasi yang telah ditetapkan dengan menganalisis pada sesuatu kawasan bagi tujuan pengurusan ladang serta analisis sampel tanah. Pembenihan ialah kaedah penanaman benih dengan menggunakan drone telah diperkenalkan dengan bermatlamat untuk mengurangkan kos operasi penanaman sebanyak 85%, malah ia dapat menjimatkan masa pembenihan dan juga pembelanjaan kos secara berlebihan. Drone boleh melengkapkan proses pembenihan dengan sempurna dalam cara penyebaran benih lebih seragam dan kadar pembenihan lebih tinggi, iaitu dengan cara tanah disiapkan untuk ditanam dan drone menabur benih dalamnya. Penyampaian penyemburan digunakan untuk menyebarkan baja dan juga meracun menggunakan aplikasi penyembur oleh drone yang akan disasarkan ke kawasan tertentu dan yang telah ditetapkan boleh memaksimumkan kecekapan dan malah menjimatkan kos kimia.
Selain itu, kegunaan penyemburan drone ia membantu membatasi hubungan manusia dengan baja, racun perosak dan bahan kimia berbahaya lain dengan penggunaan penyemburan sel yang boleh membahayakan kesihatan mereka. Proses pembajaan dan meracun dengan drone secara halus dan kabus akan memudahkan penyerapan cairan ke dalam tanaman ketika proses kipas drone yang akan menghasilkan aliran angin ke bawah dan membuka tanaman supaya cairan racun yang telah disebarkan sampai ke pangkal tumbuhan. Drone mengumpul data yang mengiktiraf ciri-ciri yang membayangkan perbezaan pelbagai spesies tumbuhan dan kawasan tanaman yang telah mendapat penyakit. Ia akan terus merawat segera tanaman yang berkawasan bermasalah dari serangan penyakit dan perosak. Data daripada drone yang telah menganalisis ladang, petani dapat menilai tahap penyakit secara tepat pada tanaman yang boleh dituai dan memutuskan jumlah bahan kimia yang diperlukan untuk memerangi serangga perosak dan penyakit. Ini tidak hanya membantu mengurangi pembelajaan tetapi juga dapat menyumbang kepada kesihatan ladang yang lebih baik. Kegunaan drone ialah dilakukan dengan pemantauan pokok-pokok secara berkala sepanjang proses pembesaran dan pertumbuhan berlaku adalah sangat penting untuk menentukan kesihatan pokok dan juga untuk mengenal pasti sebarang masalah seperti jangkitan serangga perosak atau kekurangan zat atau air dan lain-lain. As a grower, you might have a challenging time overseeing all your crops. Wouldn't it be nice to optimize the seed germination, harvest prognosis or autonomous growing? You receive your own drone which can easily be set up. Without looking back, the drone goes to work. After completion, the collected crop data is processed, and you receive the results in a clear report. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, di bahagian saya pula saya akan menerangkan 5 kebaikan menggunakan drone dalam pertanian. Yang pertama ialah dapat menganalisis ladang data melalui kaedah yang disebut sebagai drone photogrammetry. Iaitu drone dapat membantu petani dan ahli agronomi membuat peta yang sangat tepat, iaitu disebut sebagai automosize. Okey, seterusnya drone juga dilengkapi dengan pelbagai kamera iaitu seperti RGB, kamera multisektoral dan thermal yang akan membolehkan petani mendapat akses pada berbagai bentuk data. Yang seterusnya adalah dapat menjimatkan masa dan kos. Seperti drone ini jauh lebih menjimatkan masa daripada pesawat lain untuk perkara seperti pemetaan, pengawasan dan penyemburan tanaman. Malah, drone ini juga digunakan untuk menanam benih, menyemburkan tanaman dengan air, baja, racun perosak dan racun herba. Okey, selain itu dapat menghasilkan tanaman yang lebih baik, iaitu drone membolehkan petani mendapatkan data dengan cepat dan kerap, iaitu dengan menggunakan teknologi penginderaan secara jauh. Petani dengan mudah dapat mengenal pasti kawasan yang tidak sihat, mengetahui apa masalah dan hanya menarget kawasan yang diperlukan untuk merawat. Ini akan meningkatkan kualiti tanaman secara keseluruhan, meningkatkan hasil dan menjimat kawan dalam masa jangka panjang. Seterusnya, dari segi cara yang lebih selamat untuk semburan ialah perosak dan penyakit tanaman yang selalu menjadi masalah kepada petani. Maka, drone pintar ini juga didatangkan dengan mood penerbangan autonomi. Ini akan membolehkan petani merancang laluan penerbangan hanya di sekitar kawasan ladang yang sihat, iaitu bebas daripada bahan kimia yang tidak diperlukan. Okey, akhir sekali, drone ini juga dapat membantu melawan perubahan iklim, iaitu dapat membantu mengurangkan pencemaran, membantu mengurangkan masalah alam sekitar dan membantu dalam memerangi perubahan iklim yang kadang-kadang tidak menentu cuacanya. Okey, untuk kesimpulannya pula. Kesimpulan yang dapat kita perolehi daripada penggunaan drone ini adalah drone ini sangatlah bermanfaat dan dapat membantu petani-petani kecil maupun besar di Malaysia ini. Dan drone ini juga mempunyai banyak manfaat jika digunakan di Malaysia. Oleh sebab itu, kemungkinan pada masa akan datang, kegunaan drone di pertanian ini merupakan satu kewajipan.